What's up bro? Dan sis, yang tengok video ni korang bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau. Boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Video kali ni kita nak buat Q&A part 2. Tapi sebelum aku teruskan, macam biasa, dekat ruangan description kat bawah aku letak link. Tapi kali ni link Shopee je yang jual WWE punya championship ataupun kejuaraan ataupun championship belt ataupun tali pinggang ataupun apa-apa je lah yang korang nak panggil. Aku pun tak tahu championship belt tu okey ke tak, tapi sebab kebetulan aku ternampak dekat Shopee and then aku rasa nak share dekat korang dan itulah aku ni nak share lah ni kan. Korang tekan je link dekat ruangan description kat bawah dan katalah kalau korang nak support aku tapi tak mampu nak beli championship tu kan, tak apa, korang tekan je link tu. Ataupun setiap kali korang nak beli barang dekat Lazada ke, barang kat Shopee ke, apa-apa barang yang korang nak beli tu, korang tekan link yang aku pernah share dekat video-video aku, link Lazada ke Shopee ke, korang masuk ikut link tu, baru korang beli barang yang korang nak beli tu. Cara lain yang korang boleh buat untuk support aku adalah dengan tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe, ataupun korang share channel ni dekat kawan-kawan korang yang minat wrestling. Dan yes, sekarang aku pakai baju Smackdown Live. Kata kalau korang nak beli baju ni, korang boleh beli dekat Instagram Abang Wrestling. So make sure follow Instagram Abang Wrestling. Kita mula Q&A kita dengan soalan yang pertama, soalan daripada wakil rakyat. Aku tak sangka aku akan sebut dua perkataan ni dekat channel aku. Yelah, bukan channel politik kot. Salam Ramadan Hazwan Shah, kau ni duduk negara mana? Aku tahulah aku yang open Q&A ni time Ramadan saja gurau. Patut tak WWE wujudkan semula atau buat semula King of the Ring sebagai satu event yang berprestige seperti sebelum-sebelum ni? Bagi saya event ni sangat best. Lagi satu boleh bentuk jalan cerita untuk yang jadi contender championship nanti. Okey, jawapan kepada soalan kau ni, yes, aku rasa WWE patut jadikan King of the Ring ni sebagai satu pay-per-view yang khas sahaja. Dan cara kau cakap, kau dah tak rasa yang King of the Ring sekarang ni berprestige, dan aku setuju dengan apa yang kau rasa. Sebab sekarang ni siapa yang menang jadi King of the Ring akan bodoh-bodoh jadi macam raja lah, king lah. Aku rasa itu bukan apa yang pemenang King of the Ring patut buat. Cukuplah hanya Booker T buat dulu, King Booker. Aku rasa dia je yang buat dengan sangat baik. Yang lain lepas tu buat semua memang hancur. Dan bila tengok balik Brock Lesnar dengan Edge dulu menang King of the Ring, tak perlu pun buat macam tu. Aku rasa yang tu nampak lagi berprestige. Dan kau pun ada kata apa, boleh bentuk jalan cerita contendership kan. Aku setuju benda tu sebab dari dulu aku rasa yang menang King of the Ring memang kena cabar WWE World Champion ataupun Universal Champion. Kata kalau kita ada Royal Rumble ni menang kau cabar champion dan headline WrestleMania kan. WrestleMania event yang besar. King of the Ring ni kau boleh buat yang menang King of the Ring ni headline SummerSlam, cabar Universal ataupun World Champion. Dekat situ nampaklah yang King of the Ring ni akan jadi lagi berprestige bila kau ada something untuk kau nak fight. Bukan bila kau menang King of the Ring ni kau rasa kau macam Raja Sultan, lepas tu kau acah-acah nak perintah WWE kan. Kalau kau jadi champion, confirm kau akan jadi leader dekat kau punya locker room. Itu cara betul nak jadi apa, king ataupun leader dekat WWE kan, dengan cara jadi champion. So cabar champion tu bila dah menang King of the Ring. Hakimi Hasan, salam Ramadan bang, seorang lagi. Kasih pendapat abang, kenapa WWE tak manfaatkan Finn Balor, walhal Finn Balor punya masa depan lagi cerah, dan kenapa Finn Balor jarang menjadi karakter demon? Harap dibaca bang, thank you. Lepas tu dipotong thank you tu. So kau sebenarnya nak cakap thank you ke tak ni? Kenapa tak manfaatkan Finn Balor sebab masa depan Finn Balor cerah? Macam mana kau tahu masa depan dia cerah? Untuk Finn Balor ni, okey, aku pun tertanya kenapa WWE tak manfaatkan Finn Balor. Sebab aku rasa Finn Balor ni dia dah kira macam missing opportunity untuk WWE. Aku rasa dia boleh over dengan crowd. Cara dia over dengan crowd bukan sorakan time entrance dia, tapi yang orang sambut dia punya apa, angkat tangan bila bercahaya semua tu kan. Itu cara dia sendiri. Tapi kat sini kenapa dia tak dimanfaatkan? Sebab Vince sendiri tak nampak dia over dengan crowd. Aku memang rasa lepas dia menang Universal Champion, lepas tu dia injured and then dia dah datang balik tu, aku rasa time tu kena bagi dia Universal Champion balik. Tapi itulah, WWE dan juga Vince dah terlepas satu peluang yang aku rasa kalau diorang guna Finn Balor ni betul-betul, mesti karakter Finn Balor ni boleh jadi face of the company. Kenapa karakter Demon ni jarang muncul? Aku rasa karakter Demon ni dah macam Brock Lesnar. Brock Lesnar ni macam Paul Heyman kata, dia akan muncul pada event-event besar sebab dia blockbuster. So Demon Finn Balor pun aku rasa dia blockbuster juga, biar dia muncul pada event-event yang besar. Lagi-lagi karakter Demon Finn Balor ni diprotected, tak pernah kalah. So mungkin dekat event yang biasa macam apa, Backlash ke apa,
Finn Balor boleh muncul dengan yang karakter dia yang bukan demon tu, tapi bila dia macam tak boleh menang ke apa ke, dia macam kena guna pilihan terakhir dia dengan mengeluarkan demon dalam diri dia. So bila dia keluar jadi demon tu, dia kena menang lah. So aku rasa better dia jarang muncul daripada selalu muncul lah, supaya bila dia dah lama tak muncul tu, lepas tu kita dapat tengok dia balik, kita rasa macam wah, akhirnya lama gila, rindu gila tak dapat tengok apa demon Finn Balor. Soalan seterusnya daripada Zuhairi Zafri. Kita biasanya selalulah cakap yang kalau Triple H handle main roster dari Atok Vince, mesti main roster akan power dan gempak gila. So pandangan bro, kalaulah diberi peluang Triple H handle main roster, bro rasa apa yang Triple H akan buat? Kalau nak cakap sama macam dia buat dekat NXT, macam tak nice lah. Sebab macam kita tahulah main roster dan NXT amatlah berbeza dari segi fans, superstar dan lain-lain. So nak tahu pandangan apa yang Triple H akan buat dekat main roster. Bila kau cakap superstar tu tak sama dengan apa main roster, NXT dengan main roster ni tak sama, yang tu aku ada pendapat yang lain lah. Bila tengok Cesaro, Finn Balor ataupun Tyler Breeze pergi dekat NXT, kualiti persembahan diorang jauh lagi baik dekat NXT. Main roster ni memang dia limitkan move, tapi dekat NXT dia tak limitkan move. Mungkin yes, dari segi fans tu aku setuju, sebab fans ada macam-macam dan main roster ni banyak budak-budak, NXT ni banyak macam hardcore ataupun die hard fans. Pasal tu diorang rasa NXT ni lagi best. So aku rasa boleh je bawa elemen of apa good presentation dalam match tu dekat main roster. Kata kalau tanya aku apa perubahan yang Triple H akan bawa, aku rasa Triple H akan dengar fans, siapa yang fans nak WWE push, Triple H akan ikut. Jalan cerita akan jadi lagi simple tapi menarik, dan dia akan fokus lebih dekat combat ataupun sports tu sendiri. Aku rasa Triple H akan buat benda-benda ni semua sebab mesti dia nak eksperimen apa yang dia boleh buat dekat main roster. Dan bila dia bawa benda ni dan orang mula terhibur ke, orang dah mula puji ke apa, mungkin benda ni akan dikekalkan. Tapi satu benda yang aku yakin, still akan ada part-time wrestler, still akan ada nama-nama besar macam Goldberg, Brock Lesnar tu semua, sebab diorang tu lah penjual tiket dan penjual WWE Network dan juga rating. Pali Gaming, apa pendapat abang? Adakah Cesaro akan mendapat solo push pada masa depan, dan apa yang akan jadi kalau Cesaro terus dilayan macam sekarang? Selagi Vince yang in charge, aku tak rasa Cesaro akan kena push. Dan apa yang akan jadi pada Cesaro akan datang, aku rasa Cesaro akan kekal jugalah dalam WWE. Sebab sampai sekarang walaupun dia tak digunakan dengan baik, dia macam happy je stay kat WWE. Sebab tak ada dengar cerita yang dia nak pergi AEW lah, New Japan ke apa, tak ada. Soalan kelima daripada BW Channel, top 5 best promo in WWE. Kalau aku nak fikir betul-betul sedalam-dalamnya sekarang, memang tak sempat lah kan. Tapi seingat aku lah, apa yang aku rasa best, first kali, yang ni aku tak tahulah orang boleh apa treat dia sebagai promo atau tak, tapi Edge punya retirement, Daniel Bryan punya retirement speech juga. Lepas tu promo antara Ronda Rousey dengan Nikki Bella, oh memang pedas. John Cena dengan Roman Reigns pun pedas juga. Promo Kane The Rock Hulk Hogan, yang Kane tiru gaya The Rock dengan Hulk Hogan dekat belakang pentas tu pun aku suka. Dan ikutkan banyak lagi lah, tapi kalau nak ingat balik semua benda tu sekarang macam susah. Next daripada The Brothers. Dalam satu soalan dia tu dia ada 5 soalan lagi. Hai, saya Danny. Bang, saya nak tanya abang 5 soalan. Kalau Rey Mysterio menang Money in the Bank, yang mana satu yang dia patut cash in, Drew atau Braun Strowman? Drew. Patutkah Rey Mysterio menang kalau lawan Brock Lesnar? Kata kalau yang perlawanan dia hari tu dekat Survivor Series, yes, aku rasa dia patut menang. Aku rasa match tu seronok gila kot. Lagi-lagi bila ada Dominic tu muncul, rasa macam, aku tak tahu lah, aku rasa macam happy gila tengok match tu. Happy gila bila dapat tengok Mysterio dengan Dominic bantai Brock kan. So aku rasa match tu dia patut menang lah. Tapi untuk akan datang, kalau Rey Mysterio dengan Brock one on one, aku rasa tak lah, better bagi Brock. Patut tak Rey Mysterio menang Royal Rumble lagi? Tak. Rey Mysterio patut duduk dekat mana? AEW, SmackDown, Raw, NXT atau Lucha Underground? NXT. Basically siapa-siapa yang duduk kat NXT, aku mesti akan suka. Apa pendapat abang tentang Rey Mysterio? Sama macam John Cena, dah berapa tahun watak baik. Aku rasa aku tak pernah tengok Rey Mysterio ni watak jahat. Aku nak tengok Mysterio jadi watak jahat at least sekali sebelum dia bersara. Tapi bila aku fikir balik betul-betul kan, Rey Mysterio pun dah 20 tahun, watak dia pun lebih kurang macam tu je, tak ada perubahan pun. Tapi sampai John Cena watak tak ada perubahan, aku dah beria-ria nak John Cena jadi watak jahat apa semua. Mungkin sebab aku tahu John Cena boleh bawa watak jahat Doctor of Thuganomics tu dengan sangat baik. Mysterio ni tak pernah tengok kan, tapi seriously lah, aku intriguing gila nak tengok Mysterio bawa watak jahat.
Mungkin dia boleh join Seth punya group, betray anak dia sendiri. Confirm WWE tak akan buat. Soalan seterusnya daripada Muhammad Kasiful Asra Nurizan. Sorry kalau sebut nama salah. Tak rasa ke NXT dah boleh jadi main roster yang ketiga dalam WWE sebab depa lah Survivor Series last year dapat sambutan kan. Okay, sebab dia orang ke Survivor Series dapat sambutan, aku bila Raw lawan SmackDown, benda tu memang ramai gila orang suka nak tengok. Bila Raw lawan SmackDown lawan NXT, lagilah ramai nak tengok. So aku rasa maybe yes jugalah. Tapi kenapa dia orang tak jadi main roster yang ketiga? Satu lagi soalan yang aku sendiri pun tertanya. Sebab hari tu dah buat macam NXT ni nak jadi main roster yang ketiga kan. Tak tahu lah, aku rasa diorang boleh jadi main roster yang ketiga kalau diorang dah tak nampak sangat macam development punya brand lah. Maksudnya ada beberapa superstar main roster yang akan jadikan NXT tu sebagai dia punya home juga. Dan bila buat brand split, ada Raw, SmackDown, NXT. Bila ada pay-per-view biasa pun ada Raw, ada SmackDown, ada NXT juga. Dan mungkin ada NXT takeover yang ada match Raw dengan SmackDown juga dalam tu. Aku tak tahu, pening lah. Tapi buat masa sekarang ni, aku still tak nampak NXT as a brand yang equal dengan Raw dan juga SmackDown. Aku nampak dia lagi atas lah sebenarnya. Tapi secara apa yang WWE set, memang dia bawah Raw dengan SmackDown lagi lah. Soalan daripada R4 Dio ataupun Radio. Pandangan mengenai Orange Cassidy. Sangat menghiburkan, sangat unik, ada cara dia tersendiri, penuh karisma. Dan aku rasa susah nak cari orang yang tak suka Orange Cassidy ni. Aku fikir dia takkan compete untuk match-match besar dalam AEW. Tapi untuk Fighter Fest nanti dia lawan dengan Chris Jericho. Dan tak sangka feud dia buat masa ni bila dia macam attack Jericho ke apa kan, dia nampak impresif lah. Maksudnya dia relax boleh, serius pun boleh. Superstar yang sangat talented lah. Arif Iqmal, disebabkan kau minat wrestling, aku nak tanya, kalau kau jadi wrestler, kau nak jadi baby face ke heel? Heel. Aku rela dibenci. Ku ingin ku dibenci olehmu. Tekanlah butang dislike. Banyak-banyak tekan. Dan macam mana kau punya finisher? Aku tak tahu lah finisher aku ni macam mana. Sebab aku tak pernah terfikir aku akan jadi wrestler. Tapi kalau aku main game ke apa ke, memang aku akan buat finisher yang macam gempak-gempak, nampak macam ala-ala F5 ke apa kan. Cumanya kata kalau aku bergusti finisher aku ni akan jadi move yang macam Adam Cole punya finisher, Daniel Bryan punya finisher, ataupun Chris Jericho, Judas Effect punya finisher. Aku suka finisher yang sekali strike je. Maybe Shining Wizard, tapi bukan yang macam 3 knots buat. Mungkin dengan cara aku yang sendiri kot. Iqbal Hairi, Abang Hazwan tak mau review pasal UFC kah? Okay, ini soalan yang aku banyak sangat terima. Bukan kat channel Hazwan Shah Wrestling ni je, tapi untuk ML Studios pun. Okay, bukan aku tak nak, tapi sebab aku tak layan langsung UFC, so aku nak cakap apa kan? Dan kalau nak suruh aku layan UFC, Raw, SmackDown, NXT dengan AEW Dynamite ni pun aku macam tak ada berapa masa sangat nak layan. Tapi aku push diri aku untuk layan. Dan aku sampai sekarang mencari masa untuk cuba nak layan Impact dengan New Japan, tapi memang tak ada masa. So nak tengok UFC lagi aku tak ada masa kan. Kalau korang minat UFC, rasa nak review UFC, apa kata korang pula yang buat? Dan korang pun hantar video tu dekat ML Studios ke, buat channel sendiri ke. So aku rasa better aku cover wrestling lah. Sebab aku tak nak jadi palatau, walaupun aku Mr. Palatau. Macam mana tu tak nak jadi palatau kalau mengaku Mr. Palatau ni? Cik Amirul, pandangan saudara, adakah title belt sekarang makin hilang prestige sebab WWE replicate design sama dekat belt diorang? Tu soalan first dia. Title belt mana saudara rasa tak patut WWE hapuskan tapi WWE hapuskan? Title WWE dan champion manakah paling saudara rasa very promising dan menarik? Soalan yang pertama, title tu hilang prestige sebab WWE replicate. Okay, aku tak rasa sebab diorang replicate hilang prestige. Aku, yes, ada yang replicate tu aku memang tak suka gila dengan design tu. Aku lagi prefer zaman yang dulu tag team dengan tag team, champion diorang nampak lain, World Heavyweight dengan WWE Champion rupa diorang lain, Raw dengan Divas, Woman dengan Divas champion diorang nampak lain. Aku lagi prefer macam tu. Tapi aku tak rasa prestige dia hilang lah. Bagi aku prestige tu akan hilang kalau tak digunakan dengan baik lah. Contoh macam 24/7 Championship sekarang. Contoh lagi, bila Nakamura jadi Intercontinental Champion. So basically cara penggunaan tu yang akan menentukan kejuaraan tu prestige ataupun tidak. Kalau nak kata design lah, ramai tak suka John Cena punya spinner belt punya champion tu. Tapi still, walaupun design tu ramai tak suka, ramai kata tak lawa, bagi aku okey dengan design tu. Tapi still
aku boleh rasa title ataupun championship tu ada prestige dia lah. Sebab cara championship tu digunakan memang baik lah. So cara penggunaan lah. Title yang WWE tak patut hapuskan bagi aku adalah World Heavyweight Champion, Intercontinental Champion yang strap putih tu, SmackDown Tag Team Championship dengan Raw Tag Team Championship yang dulu zaman zaman Attitude Era tu. 4 ni memang aku rasa WWE patut bawa balik, jangan hapuskan. Title WWE dan champion manakah paling saudara rasa very promising dan menarik? NXT Cruiserweight Champion. Sekarang ni aku rasa memang sangat menarik dan sangat promising. Faris Haziq, patut tak Randy Orton retired? Of course no bro. Aku rasa Randy Orton still nampak in a very good shape, nampak solid, nampak sedap lagi. Dia dah 13 kali jadi world champion. Dan kalau tanya aku kan, rekod Ric Flair dengan John Cena tu, aku prefer ada someone potong, dan orang yang potong tu adalah Randy Orton. Sebab dia paling dekat dengan ada Triple H lah 14, tapi dah nampak macam Triple H ni takkan bergusti lagi. Tapi untuk Randy Orton ni nice-nya, dia dah 13, dah tak jauh nak kejar. So aku rasa dia boleh kejar. Kalau dia tak dapat potong pun, dia dapat equal pun okey. Sebab apa aku rasa dia patut. John Cena dia belah, dia pergi berlakon. Ric Flair mungkin sebab umur lah kan, dah tak boleh nak gusti lagi, buat apa nak jadi champion lagi. Tapi Randy Orton ni dia masih ada, dia masih kekal. Dan aku rasa Randy Orton ni patut kena jadi champion lah. 15 kali pun okey, dapat sama 16 kali lagi cun. Kalau potong tu aku dah ada idea dah. Since sekarang ni dia rapat dengan Ric Flair kan, Ric Flair ikut dia, Ric Flair jadi manager dia dan jadi manager Charlotte lah, contoh. Dia orang buat satu grup lah, contoh lah kan. Lepas tu bila Randy Orton dah nak menang dia punya championship yang ke-16, mungkin time tu Randy Orton dapat low blow daripada Ric Flair. Sebab Ric Flair kata tak nak Randy Orton sama dengan dia. Muhammad Azizul, kalau channel Hazwan Shah ni dapat 100k subs, kau rasa nak tak buat full time kat channel ni je? Kalau boleh dapat 100k subs, confirm aku nak buat full time dekat channel ni. Tapi channel ni je ke, tak tahu lagi. Sebab yes, aku kata kalau the only channel aku yang memang boleh pergi jauh sampai 100k subs adalah channel Hazwan Shah Wrestling ni, yes, aku nak full time dengan channel ni je. Tapi aku prefer untuk, sebab aku suka juga cerita pasal gadget tech dan gaming dekat Abugit Studios tu. Lagi-lagi pasal gaming lah, walaupun kita orang dapat banyak job gadget dengan tech. Dan kadang-kadang aku ada rasa macam aku ada nak buat konten, tapi konten tu bukan wrestling, bukan gadget, bukan tech, bukan gaming. Dan aku nak create aku punya vlog channel aku sendiri, sebab aku nak sharing benda yang lain juga kan. Tapi yang tu memang dah ada dalam plan lah. Cumanya masalah sekarang ni, aku tak rasa channel Hazwan Shah Wrestling ni boleh pergi sampai 100k subs. Aku rasa maksimum yang boleh pergi dalam 20 ke 30k subs je. Sebab apa? Kalau aku tengok dekat ML Studios, semua video wrestling aku yang berkait dengan keadaan sekarang ni, view dia memang akan main around 30k views je. Tapi kata kalau main dengan all time history lah, zaman-zaman dulu, boleh dapat sampai 100-200 ribu subs lah, views. So aku rasa kebanyakan orang dekat Malaysia ni dah tak layan wrestling lagi dah. Yang masih layan lagi dan mungkin dalam masa yang sama dia layan YouTube, mungkin tak seramai orang yang dah pernah tinggalkan wrestling ni. Dia tak macam bola. So aku rasa susah untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni nak dapat 100k subs. Tapi kalau dapat, alhamdulillah, siapa tak nak kan. Itu lah, aku nak, tapi aku tak rasa possible lah. But we'll see.